mute dulu lah. Semua orang kena mute dulu mic masing-masing. Nanti kalau ustaz panggil ataupun ustaz suruh bercakap baru kita unmute supaya kita tak ganggu kawan-kawan kita yang lain. Boleh semua? Kalau boleh sebut macam ni. Ataupun macam ni. Okey semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ni kita macam biasa lepas kita mute kita akan sama-sama baca doa. Baca doa sebelum belajar. Yasir, boleh ke Yasir? Boleh bacakan doa? Boleh ke Walid Yasir bacakan doa sebelum belajar? Boleh? Boleh. Cuba buka mic. Baca doa Walid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wasyur alaina min khazaini rahmatika ya marrahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fa'man waja'alna minas solihin. Amin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Walid Yasir kerana sudi membacakan doa untuk kita semua untuk hari ini. Okey, baik kejap Ustaz nak tengok kehadiran. Ada yang baru join hari ni ya. Ada yang baru berjumpa dengan Ustaz hari ni. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas Tahfiz Quran Sunnah. Dengar ke ada orang tepuk? Dengar? Ada orang ramai kat belakang Ustaz ni kan. Tepuk semua. Macam tu lah ya. Okey. Jadi untuk hari ni insya-Allah minggu lepas kita dah belajar tentang ataupun kita dah tahu tahun ni semua orang kena hafaz surah apa. Lepas tu kita dah belajar, kita dah baca sikit kan surah Nuh sama-sama daripada ayat 1 sampai ke ayat keempat. Jadi hari ni malah ada orang yang dah hantar dah hafalan dia orang kan. Antaranya Walid kan, Tahniah Walid, Azamuddin, apa lagi Ustaz tak ingat lah. Ada yang dah hantar tahniah semua yang dah hantar hafalan. Kalau siapa Cikgu hantar. Sabir apa? Saya belum hantar. Tak apa. Yang ramai lagi yang belum hantar Okey, tak apa. Jadi hari ni kita akan, kalau sebelum ni kita baca je, kita tak faham pun apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat surah yang kita baca tu kan. Sabir, tutup mic Sabir. Okey, terima kasih. Jadi hari ni kita akan belajar ataupun kita akan tengok sikit apakah maksud-maksud ayat yang kita baca hari tu. Jadi siapa yang datang hari ni tak apa, Ustaz ada share dah video yang sesi yang lepas pada dekat Google Classroom Jadi siapa yang belum masuk Google Classroom? Hantar lah. Apa dia? Sabir? Ustaz hantar. Ustaz ada hantar yang baru, jangan risau. Sabar nanti Ustaz cerita. Okay, tutup dah Sabir. Tutup dah Sabir. Okey, terima kasih. Baik, jadi Ustaz akan tunjukkan satu slide Ustaz kejap. Salah pula. Kejap. Kejap, Ustaz tengah pasang dia punya ni, dihilang pula. Okey, kejap. Ainul makan apa tu Ainul? Sedapnya Ainul makan apa tu? Siapa nak makan boleh asalkan dengar apa yang Ustaz sampaikan. Nampak tak? Nampak? Ustaz pasang, ni ada gambar apa kat bawah ni? Gambar binatang Jadi hari ni ada Okey, boleh. Okey, hari ni bismillahirrahmanirrahim. Kelas kita yang ketiga. Hari ni kita akan
memahami lah kita nak faham lah. Sebab kalau kita baca Quran saja, dah okey, dah dapat pahala. Kalau kita hafal, dapat 2 lagi pahala. Kalau kita faham, lagilah banyak pahala kita dapat kalau kita baca Al-Quran. Jadi baik, surah Nuh. Okey, kejap Okey, surah Nuh. Apa kisahnya? Hari tu Ustaz ada cerita sikit pasal kisah yang ada dalam surah Nuh. Cuma Ustaz tak cerita dengan detail apa yang ada dalam surah Nuh kan. Jadi surah Nuh kita tahulah seperti nama dia sendiri, iaitu surah nama dia iaitu Nuh. Yang ni kita tahulah kisah dia adalah berkenaan dengan salah seorang nabi, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Okey, kejap Jadi apa cerita sebenarnya pasal kisah Nabi Nuh ni sedikit sikit. Jom kita sikit. Sampai kita tunggu yang lain Okey, kejap. Semua orang boleh kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tengok. Jangan lupa mic semua. Mic. Okey, baik kita tengok cerita sebelum kita teruskan kepada pembelajaran yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Nuh dan sebuah bahtera. Kelihatan penduduk-penduduk sebuah perkampungan yang sibuk menjalankan urusan harian mereka seperti menternak haiwan dan bercucuk tanam. Antara mereka ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ialah Rasul ketiga daripada 25 Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Nuh berseru kepada kaumnya yang jahil supaya beriman dan kembali kepada jalan yang benar. Nabi Nuh cuba mendekati mereka tetapi diusir. Pemerintah dan ketua kaumnya tidak menghiraukan seruannya. Mereka risau kalau penduduk mengikuti cara hidup yang benar, mereka akan hilang kuasa dan pengaruh. Ketua-ketua berbincang sesama mereka dan mengangkat kening dengan sinis. Mereka menunjuk jari ke arah Nabi Nuh dan memanggilnya penipu. Mereka mencabar Nabi Nuh untuk menunjukkan bala dan bencana yang dikatakan akan menimpa orang yang tidak beriman. Nabi Nuh berdoa dan mengadu kepada Allah bahawa kaumnya tidak langsung menghiraukannya dan menganggapnya seorang penipu. Maka Allah memberi hidayah kepada Nabi Nuh untuk membina sebuah bahtera. Tanpa membuang masa, Nabi Nuh mula mengumpul kayu-kayu untuk membina sebuah bahtera. Nabi Nuh mula mengumpul kayu-kayan dan alat-alatan untuk membina sebuah bahtera yang besar. Bahtera tu apa, Umi? Bahtera itu sebuah kapal yang sangat besar. Lagi besar daripada Titanic ke? Wallahualam, mungkin juga. Nabi Nuh bekerja keras setiap hari dibantu oleh keluarganya dan sekumpulan kecil orang-orang yang beriman. Malangnya salah seorang anak Nabi Nuh sendiri tidak mempercayainya dan turut sama mengejeknya. Pada masa itu, tanah kering dan tiada tanda hujan langsung. Penduduk semua ketawakan Nabi Nuh kerana membina kapal atau kita sebut bahtera. Selepas berjaya membina bahtera, Allah juga menyuruh Nabi Nuh mengumpul satu pasangan, jantan dan betina dari setiap jenis haiwan di dunia untuk dibawa ke atas bahteranya. Kenapa kena kumpul pasangan jantan dan betina, Umi? Mungkin takut binatang tu bosan tak ada kawan ke? Supaya boleh membiaklah. Betul tu, Allah memang mencipta semua makhluk berpasangan. Susahnya kumpul semua haiwan. Memang susah, tapi akhirnya Nabi Nuh berjaya mengumpul dan membawa mereka naik ke bahteranya. Nabi dan keluarganya pun ikut serta. Hujan turun dengan mencurah-curah tanpa henti. Setiap hari hujan semakin lebat.
matahari tidak kelihatan. Guruh, petir, angin, taufan bertiup kencang. Kaum Nabi Nuh yang mengejeknya mula risau. Air mula naik. Rumah-rumah, haiwan-haiwan ternakan dan tanam-tanaman ditenggelami air. Kaum Nabi Nuh cuba menyelamatkan diri, tetapi tidak berjaya. Nabi Nuh cuba menyelamatkan anaknya. Nabi Nuh memanggilnya supaya beriman kepada Allah. Tapi anaknya masih sombong dan degil. Ia berkata, "Saya akan panjat gunung yang paling tinggi." Akhirnya, air naik dan menutupi gunung yang tertinggi di kawasan itu. Tempat tinggal Nabi Nuh dan kaumnya kini nampak seperti lautan yang luas. Mereka yang ingkar seruan Nabi Nuh semuanya lemas dalam banjir yang besar. Hanya Nabi Nuh, keluarganya, pengikutnya dan sepasang setiap jenis haiwan yang berada di dalam bahteranya terselamat. Allah pun memerintahkan bumi untuk menelan semula air banjir itu sehingga kering. Hujan mula reda dan langit menjadi cerah. Bahtera Nabi Nuh tersadai di tepi sebuah bukit. Pintu bahtera terbuka dan haiwan-haiwan keluar berlari dan berterbangan dari bahtera itu diikuti dengan Nabi Nuh dan pengikutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya melepaskan haiwan-haiwan untuk membiak semula. Mereka memulakan hidup baru. Sekian. Jadi itulah kisah ringkas tentang Nabi Nuh alaihissalam kan. Nabi Nuh diutuskan oleh Allah. Allah hantar Nabi Nuh supaya berdakwah dengan kaum dia. Kaum dia waktu tu dah tak percaya kepada Allah kan. Dah tak solat, dah tak sembahyang, dah tak percaya kepada Allah kan. Disembah benda lain kan. Maka Nabi Nuh ni yang berumur 900 tahun umur dia. 900 tahun dia nasihat kepada kaum dia. Anis, sembayanglah kepada Allah. Mujahid, sembayanglah kepada Allah. Walid, sembayanglah. Sabil, solatlah kan. Tapi semua kaum dia nak dengar apa yang dia sampaikan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh siapa? Menyuruh Nabi Nuh untuk buat bahtera ataupun buat kapal yang sangat besar, yang mana kapal tu muat dengan manusia dan juga binatang-binatang. Jadi ketika mana Nabi Nuh buat tu, Nabi Nuh tengah buat tu, maka datanglah orang-orang yang tak suka kepada Nabi Nuh. Kata, apa ni buat kapal? Orang buat kapal dekat laut kan? Tiba-tiba Nabi Nuh buat kapal dekat padang pasir kan? Macam mana ada air, kenapa buat kapal dekat padang pasir? Tapi Nabi Nuh buat je jugaan. Tanpa dia peduli dengan apa yang orang cakap kan? Maka ketika mana banjir nak turun tu, Nabi Nuh kumpulkan siapa-siapa yang solat, yang beriman kepada Allah, masuk sama-sama, bersama-sama dengan apa? Apa lagi yang naik atas kapal Nabi Nuh selain daripada manusia? Unta. Semua binatang-binatang berpasang. Dua ekor, kambing 2 ekor, singa 2 ekor, semua haiwan masuk dalam kapal Nabi Nuh. Supaya apa? Sebab nanti banjir besar ni, semua tempat tenggelam air. Tak nampak apa. Semua tempat melainkan orang-orang yang duduk atas kapal yang besar. Akhirnya turunlah hujan. Hujan pun hujan. Macam ni. Dan akhirnya banjirlah semua orang dan matilah siapa-siapa yang tak beriman, yang tak solat semua, yang tak percaya kepada Allah, akhirnya tidak ada. Tinggallah Nabi Nuh dan juga kaum-kaum dia. Itulah kisah berkenaan dengan kisah Nabi Nuh, dan juga itulah surah yang kita nak baca, yang kita baca sebelum ni, yang kita hafal sebelum ni, iaitu surah tentang surah Nabi Nuh alaihi salam. Ustaz. Ya saya. Ustaz. Saya solat. Ha?
Setiap hari saya solat. Bagus. Siapa yang solat? Alhamdulillah. Okey, tahniah semua. Okey. Jadi kita tengok sikit. Ustaz. Ya saya. Ustaz, saya Setiap belum solat. hari Nazhan solat. Okey, tahniah. Ustaz, saya pun solat. Ustaz. Okey, semua tutup mic dulu. Kita sambung pelajaran kita. Baik. Baik. Ustaz, Ya Sabil, kejap lagi pernah solat. Kalau siapa yang tak solat kena solat. Okey, jom. Kita sambung sikit. Okey, lepas tu apa yang ada? Okey, kita baca sikit ayat yang pertama dalam surah Nuh yang kita hafal yang kita baca sebelum ni. Okey, siapa yang ada Quran boleh tengok Quran, siapa yang ada buku boleh tengok buku, siapa yang tak ada apa-apa boleh tengok je dekat skrin yang ustaz share ni Okey, tengok kata inna arsalna ila qaumihi. Okey, tutup mic dulu. Azamuddin tutup mic Azamuddin tutup mic. Okey. Okey, apa maksud dia? Apa maksud ayat yang kita baca sebelum ni Sebelum ni kita baca ada yang dah hafal dan sebagainya Jadi kita nak tahu apa maksud-maksud dia. Okey, jadi inna ni apa? Sesungguhnya kami. Kami tu siapa? Allah lah. Allah kata sesungguhnya kami, dia kata arsalna. Kami telah mengutuskan. Arsalna ni apa maksud dia? Mengutus ataupun hantar. Betul. Kalau kamu dihantar ke sekolah ini ayat tentang Allah kata Allah Ta'ala hantar kepada kita semua, kepada kaum dia Nuhan ni apa maksud dia? Nabi Nuh lah. Allah hantar Nabi Nuh. Ilah ni apa Ilah? Salman tutup mic dulu Salman. Ilah. Ya. Ilah qaumihi. Allah sesungguhnya kami arsalna mengutuskan Nuh. Nuh kepada ilah tu kepada qaumihi, kepada kaum dia. Okey kita tengok. Okey, lepas tu apa lagi kita cakap? Anzir. Allah kata berilah peringatan. Nabi Nuh tu datang kepada kaum dia, kepada kawan-kawan dia untuk beri peringatan. Kejap Ustaz ada hal. Okey. Maka anzir berilah peringatan maka kepada kaum kamu min qabli an ya'tiyahum. Sebelum datang. Allah kata Allah Ta'ala hantar Nabi Nuh kepada kawan-kawan dia untuk berikan dakwah, berikan peringatan supaya apa? Sebelum mereka ini kena azabun alim, kena azab yang pedih, kena seksa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa mereka kena seksa dengan Allah? Sebab mereka tak percaya kepada Allah, mereka dah tak nak solat kepada Allah, mereka tak nak berdoa kepada Allah. Jadi orang yang macam ini, apa dia? Allah kata akan diazab, diseksa. Takutnya apa seksa Allah? Allah akan bakar kita dalam api neraka. Siapa nak masuk api neraka? Angkat tangan. Semua orang tak nak kan? Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Semua nak masuk syurga kan? Jadi kita kena, Allah Ta'ala kata apa yang ikut, apa yang Nabi ajar, apa yang Islam ajar. Siapa tak nak masuk syurga turunkan tangan. Sabar, Ustaz tak tanya pun. Okay, semua tutup lemak, okay. Dan kita tahu kan, kaum Nabi Nuh dia bukan sahaja kena azab dekat akhirat, dekat api neraka, malah dia orang semua akhirnya kena tenggelam oleh banjir yang sangat besar, tinggi daripada rumah kita, tinggi daripada KLCC kan. Siapa pernah pergi KLCC, tinggi lagi kan. Sampai akan tenggelam kita semua. Tak nampak kan. Itu pun dah banjir kan. Rumah siapa yang banjir angkat tangan? Rumah siapa yang naik air itu? Kan? Itu pun kita dah banjir kan. Ini lagi teruk banjir dia kan. Lagi semua negara tak nampak kan ditenggelami air.
Jadi kita baca sikit kan. Maka Ustaz baca, kamu tengok je Dia Nuh qala, Nuh berkata, ya qaumi, kata, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku lakum nazirum mubin. Bagi kamu memberi peringatan yang jelas. Nabi Nuh kata apa dia? Aku ni turun ni, aku ni Allah Ta'ala hantar ni untuk beri peringatan je Nabi Nuh datang kepada kaum dia beri peringatan. Beribadahlah wahai Anis, Salman, janganlah kamu nakal dengan mak ayah. Qabir, janganlah kamu derhaka kepada Allah. Apa lagi? Adina, solatlah kamu kan. Maka Nabi Nuh ni datang untuk beri peringatan kepada kita. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni kadang-kadang lupa kan. Lupa nak solat, lupa nak semayang. Kadang-kadang tercakap kan. Tak sengaja cakap kasar dengan mak ayah kita. Cakap kasar dengan adik-beradik kita kan. Jadi kita ni manusia memang lupa. Maka kita perlu kena ada orang yang bagi nasihat. Jadi kalau siapa-siapa nasihat kamu semua, kamu kena dengar lah. Mak ayah cakap, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, dengar. Cikgu cakap, ustaz cakap, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, kita semua kena dengar. Okay. Ani abudullah wattaqu wa ati'un, supaya kamu menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Sebab apa? Kaum dia dah tak sembah Allah. Kaum dia sembah benda lain, sembah patung yang disembah benda tu kan. Kita tak nak lah, kita semua kena sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, yaghfir lakum min zunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallah idza jaa la yuakhir law kuntum ta'lamun. Maka Allah kata, kalaulah kita ni buat salah, kita tak solat sebelum ni, kita tak semayang, kita cakap kasar dengan mak ayah, Allah kata apa? Allah kata Allah akan ampunkan dosa kita kalau kita ni cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Baca astaghfirullahalazim. Ataupun kita pergi minta maaf dengan mak ayah kita, umi, mama, ibu, ayah, baba, papa, daddy, minta maaf. Kakak buat salah, kakak marah-marah ke apa, kita minta maaf, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi itulah benda-benda yang kita kena sama-sama minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan kita lupa solat dan sebagainya. Sebab apa kita kata Nabi Nuh AS telah diutuskan kepada kaumnya untuk menyeru mereka beriman kepada Allah. Alhamdulillah, anak-anak ustaz semua yang ada kat depan ni semua dah belajar solat kan. Semua dah belajar mengucap syahadah, ada yang dah berpuasa dan sebagainya. Bagi tepukan sikit kepada kita semua sebab semua orang dah solat. Nanti jangan tinggal solat tinggal solat dan sebagainya. Maka kita dah beriman, alhamdulillah. Dia kata apa lagi? Kita hendaklah beriman akan adanya hari kiamat. Kita kena tahu kita nanti akan ada hari kiamat. Yang mana dunia ni hancur. Kan? Dunia hancur. Apa keluar macam-macam kan. Keluar binatang lah. Tanah jadi hancur, hujan, batu, kilat, api, semua yang akan menghancurkan dunia ini. Kita kena ingat kita hadirnya hari kiamat. Tak, macam mana kita buat suara macam tadi? Tak buat magic. Jadi kita semua kena ingat kita ada hari kiamat yang mana kita semua kena bersedia. Siapa yang baik kepada mak ayah, solat semua, insya-Allah Allah akan selamatkan dia. Okey, kita perlu kata yang ketiga, kita perlu membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Sebab itulah Ustaz pesan, semua anak-anak kena solat untuk apa? Supaya Allah letakkan kita dalam syurga. Anak-anak kena hormat mak ayah sebab apa? Kita nak masuk syurga. Anak-anak kena hormat ustaz, cikgu-cikgu, teacher semua sebab apa? Supaya kita dapat masuk syurga. Siapa yang kita semua akan masuk syurga sama-sama, insya-Allah. Okey, yang kelima, kita mesti yakin bahawa Allah bersifat pengampun. Kalau kita dah buat salah, jangan risau. Allah tetap akan ampunkan dosa-dosa kita. Allah tetap akan sayang kita walaupun kita tertinggal solat. Kita tercakap kuat dengan mak ayah, kita akan selamat insya-Allah kalau kita mohon ampunan, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Ataupun kita buat baik dengan orang, ataupun kita minta maaf dengan mak ayah, insya-Allah Allah akan
ampunkan dosa-dosa kita. Itulah sikit sebanyak berkenaan dengan ayat yang kita hafal. Siapa yang dah hafal, alhamdulillah, ayat 1 hingga 4 daripada surah Nur. Jadi sekarang Ustaz nak buka dekat Google Classroom. Ustaz nak share lah beberapa benda yang Ustaz dah share dalam Google Classroom. Okey, tutup mic dulu, sabar. Kejap. Semua anak-anak Ustaz, kejap. Okey, siapa yang belum masuk ke Google Classroom, boleh masuk. Ustaz dah share link Okey, yang pertama sekali Ustaz dah share dekat dalam Google Classroom. Ada apa dia? Ada kertas ataupun rujukan buku untuk kita punya hafalan yang seterusnya, iaitu ayat surah ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Jadi siapa-siapa yang macam Walid ke Hasif ke, siapa-siapa yang dah hafal 1 hingga 4, bolehlah hafal ayat yang seterusnya. Lepas tu bolehlah semua print siap-siap Kalau nak rujuk ke apa, kalau tak nak print pun tak apa. Nanti buka Quran je Lepas itu Ustaz dah buat. Siapa-siapa yang dah hafal boleh hantar. Ustaz, Ya. nak pay. Okey, tak apa. Lepas tu Ustaz dah hantar latihan. Latihan kita untuk hari ini Jadi siapa-siapa yang ada printer ke yang boleh lah. Ustaz bagi dulu lah siapa yang boleh buat latihan ni buat tutup mic dulu semua, tutup mic tolong minta bantuan, tutup mic kejap. Ada beberapa latihan yang kamu boleh buat siapa yang ada printer boleh print, nanti boleh buat sama-sama Okey, tutup mic dulu. Okey, nanti boleh buka dalam Google Classroom. Okey. Ini warnakan. Yang atas ni tulis balik sebagainya. Nanti boleh buka dekat Google Classroom. Lagi satu, Ustaz ada share satu lagi. Siapa yang dia tak pandai baca, dia tak pandai nak baca Quran, belum boleh baca Quran, Ustaz ada hantar video ataupun audio, muzik yang itu semua boleh dengar, anak-anak semua boleh dengar untuk ulang-ulang bacaan. Dengar. Nanti insya-Allah boleh ingat Jadi semua orang boleh tengok dekat Google Classroom. Ustaz ada hantar beberapa benda yang baru. Dan tahniahlah bagi siapa yang dah hantar hafalan yang sebelum ini. InsyaAllah untuk kelas kita yang seterusnya yang akan kita buat bila kelas kita yang seterusnya. Nanti kelas kita yang seterusnya insya-Allah Ustaz akan Ustaz akan mula baca surah yang seterusnya. Ya, Sabir, apa dia Sabir? Habis dah ke? Sikit lagi nak habis, sikit lagi. Mana dia ke? Okay. Lagi. Kita baca sikit satu je. Kita baca sekali sama-sama Semua ikut Ustaz Lepas tu kita habis. Okay. Semua tutup mic. Tutup mic. Okey, mic semua, tutup mic dulu anak-anak, tutup mic. Okey, tutup mic. Terima kasih. Okey. Sama-sama ikut Ustaz baca Kita baca sekali je insya-Allah Ustaz baca dulu baru sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila maka
Jawabun alim. Baik, saya qala qaumi inni Ya kaum lakum nazkum. Okey, lagi. Qala ya ani abudullah Ani wa Biasanya ni Ustaz nak minta orang dia bagi yang Ustaz. Semua tu baik. Mat, yang lain dia sambil tak buka buku kan sebab dia orang ingat suara Ustaz. Okey, balik boleh baca dengan Ustaz balik. Saya Yasir. Ustaz. Okey, yang lain tutup mic. Tutup mic yang lain. Yasir je buka mic. Yasir gimana? Tutup mic Yasir. Mana Yasir? Yasir keluar dari classroom. Ada. Yasir ada. Yasir buka mic. taklah. Okey, Sabir Ya, semua. ya. Sabir tutup mic. Sabir yang lain tutup mic. Okey, wajib ikut. Baca dia boleh ikut Yaghfirlakum min zunubikum. Yaghfir lakum min dhunubikum Wa yuakhirukum ila ajalin musamma. wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Yang lain baca juga walaupun tak buka mic baca juga biar Yasir je yang buka mic. Yang lain baca juga. Inna ajalallah. Okay. Inna ajalallah. Inna ajalallah Idza jaa la yuakhkhar. iza ja'alu alayu Yuakhkhar. Law kuntum ta'lamun. law kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih semua kerana sama-sama baca walaupun tak tahulah semua baca insya-Allah. Jadi Ustaz dah ke kelas. untuk menutup kelas kita pada pagi ini, Ustaz nak ajak semua sama-sama untuk baca doa kelas Al-Quran sama-sama ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.